Ya, seperti biasa kita bawakan temu bual eksklusif bersama Yang Berhormat Menteri Kesihatan yang sudah pun bersama dengan kita di talian pada ketika ini untuk menyampaikan berita-berita mutakhir berkaitan dengan perjuangan kita mengatasi COVID-19. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba. Assalamualaikum Datuk Seri, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat pagi, salam sejahtera. Ya. Waalaikumsalam Doktor. Datuk Seri, dengan statistik yang kita lihat menunjukkan angka yang memberangsangkan, apa yang Datuk Seri boleh katakan kepada rakyat Malaysia pagi ini? Ya, kita masih belum menang, tetapi kita ada peluang untuk menang ya. Kerana kita rakyat Malaysia telah melalui 3 fasa PKP dan kita akan melalui lagi satu fasa yang keempat ya, akan bermula pada 29, 30, 1 hingga 12 Mei ya. Jadi dengan pematuhan PKP ini sebenarnya merupakan kaedah yang sangat perlu untuk kita laksana dan tanggungjawab ini letakkan di semua bahu kita semualah yang mahukan supaya transmisi ataupun penularan wabak COVID-19 ini dapat dihentikan dan kita dapat mengurangkan keaktifan virus itu kita ada R0 ataupun kadar ketangkitan tu akan menjadi kurang ya. Tahap PKP 4 bakal kita saksikan sebentar ataupun dalam beberapa hari saja lagi, di mana pada bulan hadapan kita sudah pun akan masuk tahap 4. Sepanjang tahap 3 ini, Datuk Seri mungkin boleh berikan kita kejayaan-kejayaan yang kita kecapi daripada segi angka dan juga kejayaan rawatan di Malaysia. Ya, kita pergi pada rawatan dahulu. Bahawa hari ini kita tengok kes yang dirawat di hospital sudah menurun kerana kes jangkitan baru berkurangan ya. Contoh semalam kes baru adalah 40 kes berbanding dengan kes sembuh 95. Dengan rawatan dan juga pemantauan yang diberikan kepada pesakit-pesakit positif di hospital-hospital yang sama ada kita gadget sebagai full COVID ataupun hospital yang hybrid, kita dapati para doktor, para frontliners kita sebenarnya menjalankan tugas dengan baik kerana dapat memberi rawatan walaupun kita tak ada vaksin lagi setakat ini, kita dapat kadar sembuh yang tinggi. Banding dengan dunia, kadar sembuh ialah 29%. Berbanding dengan kita di Malaysia, kadar sembuh 68%, iaitu satu kadar yang tinggi. Dan kita sungguh bertuah kerana kita telah pun bersiap siaga awal dari awal supaya menyediakan semua fasiliti itu dan juga dapat kita ramalkan betapa kita punya frontliner dan juga rawatan itu ditumpukan kepada yang terbaik. Dan kalau kita lihat daripada trend MCO pertama, kedua dan ketiga, kita lihat trend yang menurun ialah kes aktif, trend yang naik ialah kes yang sembuh daripada hospital. Yang Berhormat Datuk Seri, ramai juga yang ingin bertanyakan pandangan Datuk Seri tentang menuju selepas PKP ini. Barangkali dari segi perkembangan teknologi, ada negara-negara yang telah memperkenalkan contact tracing untuk memudahkan pengesanan, masih lagi meneruskan rutin kehidupan, tapi sekiranya masyarakat ada contact tracing melalui aplikasi telefon pintar misalnya, ini barangkali dapat memudahkan petugas kesihatan dan juga kita juga boleh cepat mengesan dan merawat sekiranya berlaku lagi jangkitan. Pandangan Datuk Seri bagaimana? Ya, kita rujuk pada WHO ya. Kita ada 6 key areas ataupun kriteria yang telah pun diberi kepada kita. Ya. Antaranya ialah yang kedua itu sistem kesihatan kita mestilah boleh mengesan dan juga boleh menguji serta boleh kuarantin ataupun asingkan dan rawat semua cases dan juga boleh mengesan semua kontak-kontak ya. Kita memang telah mengadakan satu kaedah menggunakan artificial intelligence ataupun app yang telah pun kita lancarkan last week, iaitu aplikasi MySejahtera. Setakat ini 3,444,066 telah pun register ataupun menggunakan aplikasi di telefon bimbit lah. Dan kita harap lebih ramai akan menggunakannya kerana di situ kita akan memberikan maklumat terkini tentang COVID-19 dan juga kawasan-kawasan yang perlu kita lihat sebagai merah, kuning ataupun hijau.
Kalau kita melihat situasi trend, sudah pasti rakyat Malaysia menjangkakan bahawa tempoh PKP ini akan berakhir tidak lama lagi, mungkin selepas tahap 4 ini, dan kita menuju kepada sambutan Aidilfitri tidak lama selepas itu. Datuk Seri, mungkin terlalu awal untuk Datuk Seri memberi sebarang kata putus berkaitan dengan itu, tapi apakah harapan yang ingin Datuk Seri sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia yang juga sedang berjuang dalam keadaan tempoh PKP ini untuk cuba bersiap sedia bagi menyambut Aidilfitri meskipun dalam keadaan di luar jangkaan ini? Ya, kita telah pun mengetahui bahawa pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri menyambung PKP yang ke fasa keempat bermula besok iaitu 29, 30 bulan April, masuk 1 Mei hingga 12 Mei kita berpeluang untuk menang seperti saya kata awal tadi, tetapi masih perlu lagi kita adakan amalan-amalan seperti penjarakan sosial, kerap membasuh tangan, ada personal hygiene. Kita mesti lindungi golongan-golongan yang berisiko tinggi dan kita mesti siap sediakan makmal dan ward serta sistem kesihatan kita yang sentiasa mampu untuk menampung sekiranya berlaku apa-apa yang di luar jangkaan, dan kita masih boleh mengawal sepadan kita daripada kes-kes import Untuk itu kita yakin kita boleh mengurangkan transmisi dan juga cuba menghentikan penularan wabak COVID-19 yang kita katakan ini dah berlaku sebagai pandemik. Yang berhormat Datuk Seri, bagi mereka yang telah pun keluar dari ward dan sudah pun negatif dari COVID-19, masyarakat juga bertanya apakah barangkali langkah berjaga-jaga untuk mereka, sebab apakah barangkali yang mereka boleh lakukan untuk memastikan ia tidak berlaku recurrence ataupun ulang semula jangkitan tersebut dan memberi risiko kepada mereka yang barangkali tidak pernah terkena jangkitan tersebut. Ya, kita dapat 3,957 kes yang telah pun keluar daripada COVID ataupun sembuh dan semalam 95 kes baru telah sembuh. Mereka yang telah sembuh ini sebenarnya masih lagi terdedah kepada jangkitan semula, tetapi mereka tentu berasa bersiap sedia masakan mereka siap sedia untuk mengelak kalau boleh daripada dijangkiti semula. Sebab itu kita masih lagi meminta supaya mereka mengamalkan prinsip atau prinsipal yang kita sebut tadi, penjarakan sosial, menggunakan topeng muka sekiranya bergejala dan juga kerap memberi perhatian kepada hygiene, tetap memberi perhatian kepada aspek kesihatan, kebersihan. Walaupun kita kena terus berhati-hati sebab antibody tidak kuat sepenuhnya di kalangan mereka yang telah sembuh daripada COVID-19. Alhamdulillah, seperti saya kata tadi, 3,957 daripada total 5,820 telah sembuh di negara kita. Ini satu kejayaan besar kerana 65% kadar sembuh dapat kita capai hingga kinilah. Yang berhormat, satu lagi soalan akhir dari kami. Dalam situasi bila mana kita lihat negara jiran jangkitan naik berganda sebab faktor jangkitan daripada pekerja asing, apakah di negara kita langkah berjaga-jaga yang patut diambil? Bagaimana peranan majikan untuk memastikan staf mereka yang sekiranya mereka ini pekerja asing dapat dilakukan pengawalan sebaik mungkin? Ya, kita telah ada contoh yang ketara. Kita telah pun membuat PKP diperketatkan di dua kawasan yang ada ramai pekerja asing, iaitu di Pasar Burung Kuala Lumpur dan Pasar Burung Selayang. Kedua tempat ini kita dapati ramai pekerja-pekerja asing ataupun rakyat asing yang bukan warga negara. Di situ kita lihat bahawa mereka ni kebanyakan tidak bermajikan. Mereka adanya sendiri. Jadi kita menggunakan kaedah targeted strategi untuk mengesan mereka, mendapatkan kontak sekiranya mereka didapati positif, dan kita menggunakan sistem iaitu active contact tracing dan dirawat. Setakat ini kita masih dapat lagi kes-kes baru daripada mereka dan terkawal. Dan kita nampak di negara jiran kita memang betul mereka dapat COVID positif daripada mereka yang duduk dalam dormitory ataupun mereka yang diletakkan di kawasan yang sesak. Untuk itu
kerajaan telah mengadakan satu perintah yang diperketat di kawasan tersebut dan kita akan saring kesan dan uji sampel terhadap mereka serta sehingga mereka positif COVID, kita rawat. Baik, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi bersama kami di talian. Dan Ya, terima kasih. Kita mesti menang. Selamat berpuasa Datuk Seri.